اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على حبيب الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Allahumma rabbi syarah lana sudurana. Ya Allah, lapangkanlah hati-hati kami. Wa yassir lana umurana. Permudahkanlah segala urusan kami. Wahlul uqdatan min alsinatina. Bukakanlah ikatan, Ya Allah, daripada lidah kami. Yafqahu aqwalana. Agar boleh difahami tutur bicara kami. Allahumma faqihna fid din. Ya Allah, berikanlah kepada kami pemahaman dalam urusan agama. Wa'allimna ta'wil. Ajarkanlah kepada kami pemahaman Al-Quran. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Kepadamu, Ya Allah, kami memohon ilmu yang mendatangkan manfaat. Wa rizqan wasi'an tayyiba. Rezeki yang luas, melimpah ruah, lagi halal, bersih, suci. Wa amalan mutaqabbala. Amalan yang diterima. Wa shifaan min kulli da', dan sembuh daripada segala jenis penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Ahlan kepada semua sabahun nur pula. Selamat malam, minta maaf. Selamat malam kepada semua. Salam pertemuan dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, siri yang ke-114 bersama dengan saya Umar Aziz. Ahlan kepada semua. Hariyati, terima kasih banyak-banyak untuk gift. Moga Allah balas dengan sebaik kebaikan dan ganjaran. Kemudian Amina, Adlam, Hariyati, Imbun Rejab, Fauziah. Ahlan kepada semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang memberi salam. Terima kasih banyak-banyak Haziq, Halimah Khan 820, kemudian user 5085, Fauziah, dan juga sahabat-sahabat yang lain. Nur Hayati Ahmad, terima kasih kepada semua. Ahlan Jamilah Zainal Abidin, selamat malam. Mamayah Hashim serta Sabariyah Surim. Kita bertemu dan kali ini kita nak sambung daripada ketika Nabi SAW mengutuskan duta baginda yang pertama ke Madinah. Kita setiap malam pada jam 11 malam kita berkongsi daripada kitab Sirah Nabawiyah Ar-Rahiqul Makhtum, dan kita telah tiba pada muka surat yang ke-242. Muka surat 242 ini adalah ketika Nabi SAW baru sahaja selesai bertemu dengan 12 orang sahabat daripada Madinah. Ini selepas daripada musim haji tahun 12 kenabian yang kita kenali sebagai perjanjian Aqabah yang pertama. Maka Nabi nampak penduduk Madinah ni ada potensi. Walaupun mereka sempat jumpa Nabi sekali sahaja tahun sebelum itu, tahun 11 kenabian, daripada 6 orang, mereka berjaya Islamkan 7 orang baru. Maka Nabi nampak mereka ni ada potensi. Mereka mudah menerima ajaran agama. Maka Nabi buat keputusan untuk hantar balik bersama dengan mereka seorang sahabat sebagai pendakwah, wakil Rasulullah, sebagai duta Nabi SAW ke Madinah. Sebab itu penulis buku membawakan tajuk Duta Islam yang pertama ke Madinah, iaitu namanya adalah Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Muka surat 242. Ahlan Lily 1707, terima kasih banyak-banyak. Roslina Talib, Raudah Sakinah, Fatimah S, Rainah dan sahabat-sahabat yang lain. Maka penulis buku membawakan tajuk Duta Islam yang pertama ke Madinah.
Kata penulis buku, setelah selesai bai'ah, kita dah baca, semalam kita tak sempat buat, 2 hari lepas, kita telah baca bagaimana Nabi ada mengambil bai'ah. Bai'ah bermaksud perjanjian untuk taat setia daripada 12 orang sahabat yang datang daripada Madinah. Nama-namanya kita dah baca sebelum ini. Maka 12 orang ini, Nabi SAW ajak mereka berbai'ah untuk melakukan perjanjian. Apakah isi kandungan bai'ah? Kita dah baca juga daripada hadis riwayat Bukhari. Maka mereka diminta untuk berjanji. Yang pertama, tidak akan mensyirikkan Allah. Yang kedua, tidak akan mencuri. Yang ketiga, tidak akan berzina. Yang keempat, tidak akan membunuh anak-anak mereka hanya kerana risaukan rezeki. Yang kelima, tidak membawa fitnah, tidak menyebarkan fitnah. Dan yang keenam, tidak akan menderhakai Nabi pada perkara baik yang Nabi suruh. Maka inilah 6 isi kandungan bai'ah, perjanjian mereka dengan Nabi SAW. Kerana perjanjian itu berlaku di Bukit Aqabah, maka sebab itulah dikenali sebagai perjanjian Aqabah yang pertama. Pada tahun 12 kenabian, perjanjian Aqabah yang pertama. Pada tahun depan nanti kita akan baca adalah perjanjian Aqabah yang kedua yang membawa kepada hijrahnya Nabi ke bumi Madinah. Kata penulis buku, setelah selesai bai'ah yang kita sebut tadi, bai'ah bermaksud perjanjian, 6 benda yang Nabi minta mereka janji dengan Nabi. Dan musim haji pun berlalu. Maka Nabi SAW mengutuskan bersama kumpulan yang berbai'ah ini duta baginda yang pertama ke Yathrib. Waktu itu nama Madinah masih lagi dikenali sebagai Yathrib. 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 Kemudian nanti bila Nabi berhijrah, barulah Nabi panggil dengan gelaran Madinah Al-Munawwarah, kota yang bercahaya. Dan sampai ke zaman kita bercahaya. Setiap kali orang pergi haji, orang ziarah Madinah. Orang pergi umrah, orang ziarah Madinah. Bahkan ada orang yang memang datang untuk ziarah Madinah. Bahkan ada juga orang yang minta untuk meninggal dunia di Madinah. Inilah satu kota yang daripada Yathrib berubah menjadi kota yang sangat bercahaya. Maka Nabi SAW hantar duta baginda yang pertama. Kenapa Nabi hantar duta dan wakil Nabi ke Madinah? Tujuannya ialah untuk mengajar orang yang sudah sedia Islam di sana mengenai syariat-syariat Islam serta memperdalamkan kefahaman mereka mengenai agama ini. Sebab orang Madinah tak boleh jumpa Nabi selalu. Mereka selalu dapat jumpa Nabi pada musim haji setahun sekali. Maka Nabi SAW hantar sahabat ini untuk ajar mereka tentang Islam. Ajar mereka tentang segala apa yang patut mereka tahu. Duta ini juga berperanan menyebarkan Islam kepada mereka yang masih syirik. Maka dia tugasnya mendidik orang Islam dan ajak orang yang bukan Islam juga untuk masuk Islam. Kata penulis buku, maka untuk tujuan ini Rasulullah telah memilih seorang anak muda daripada kalangan sahabat yang awal masuk Islam. Itulah Mus'ab bin Umair Al-Abdari radhiyallahu anhu. Mus'ab bin Umair. Kita dah pernah baca di awal buku. Mus'ab bin Umair adalah di antara anak bangsawan Quraisy, antara anak keluarga yang paling kaya di Madinah. Kita dah pernah baca sebelum ini bagaimana, sebab kita dah masuk 242 muka surat kita. Kita dah pernah baca sebelum ini bagaimana kekayaan Mus'ab bin Umair dikenali melalui wangian yang dipakai. Wangian. Maka wangian yang dipakai penduduk Mekah yang lain tak ada. Mereka tak mampu. Wangian yang Mus'ab bin Umair pakai boleh dihidu daripada jarak yang jauh. Maka ini adalah kekayaan Mus'ab bin Umair. Dan kadang-kala ada orang yang pakai wangian tahan lama sebab kualiti dia, harga dia mahal dan sebagainya. Dia bukanlah macam
setengah minyak wangi, yang mana yang kadangkala yang harga biasa, yang mana kita pakai sebelum angkat takbir solat, kita pakai minyak wangi. Belum sempat habis salam, dah hilang dah bau dia. Tetapi tidak, Mus'ab bin Umair terkenal dengan begitu kaya. Dia mempunyai wangian yang tidak mampu dimiliki oleh orang Mekah yang lain. Maka beliau daripada kabilah Banu Abduddar. Banu Abduddar ni kita dah pernah baca sebelum ni. Pada muka surat berapa kita pernah baca tentang jawatan-jawatan keluarga Quraisy. Kan orang Quraisy, mereka ada jawatan-jawatan dia. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita dah pernah baca ada muka surat keberapa. Banu Abduddar. Maka Banu Abduddar ni dia ada dua tugas. Yang pertama, menjaga Kaabah. Itu tugas Banu Abduddar. Dan yang kedua, mereka yang menentukan perang. Banu Abduddar lah yang menentukan perang. Maka sebab itu kita belajar dalam perang Uhud dan juga perang Badar, antara banyak yang terkorban adalah daripada Banu Abduddar. Sebab mereka diamanahkan untuk menjaga bendera perang Quraisy. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Muka surat 27. Muka surat 27, maka ini adalah jawatan-jawatan yang dimiliki oleh Quraisy yang kemudiannya diserahkan kepada Banu Abduddar. Maka Mus'ab bin Umair daripada Banu Abduddar. Abduddar adalah abang kepada Abdul Manaf, moyang Nabi. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Maka abang kepada Abdul Manaf adalah Abduddar. Ahlan-ahlan kepada yang baru join, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, tag rakan-rakan, sebarluaskan. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. Maka Nabi SAW hantar wakil Nabi. Penulis buku letakkan tajuk Duta Nabi yang pertama ke Madinah. Bertujuan ajar orang Madinah Islam dan ajak orang yang bukan Islam kepada Islam. Siapakah sahabat itu? Mus'ab bin Umair Al-Abdari daripada keluarga Banu Abduddar. Kata penulis buku, tajuk seterusnya, kejayaan yang menggembirakan. Mus'ab bin Umair walaupun dia pergi hanya setahun, tetapi dia berjaya mengislamkan ramai penduduk Madinah. Selain daripada dia menjalankan tugas yang sangat baik, mengajar penduduk Madinah tentang Islam. Allahumma salli ala. Kata penulis buku, di Yathrib, Mus'ab bin Umair telah tinggal di rumah As'ad bin Zurarah. As'ad bin Zurarah ni sahabat yang famous. Cuma ramai yang tak kenal sebab dia antara sahabat yang paling awal meninggal daripada kalangan penduduk Madinah. Maka siapakah As'ad bin Zurarah? Kita dah baca pada muka surat yang ke Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Muka surat yang ke-226. Muka surat yang ke-226, maka As'ad bin Zurarah adalah ketua kepada 6 orang yang pertama masuk Islam daripada Madinah. Maka ketua dia adalah As'ad bin Zurarah daripada Banu Najjar. Maka Mus'ab bin Umair bila datang ke Madinah, dia tinggal dekat rumah As'ad bin Zurarah. As'ad bin Zurarah jaga dia, bantu dia, tolong dia dan melakukan perkara yang lain. Kata penulis buku, mereka berdua kemudiannya menyebarkan Islam dengan penuh semangat dan bersungguh-sungguh kepada penduduk Yathrib. Mus'ab terkenal sebagai seorang yang mahir membaca Al-Quran. Terkenal sebagai orang yang mahir dalam Al-Quran. Antara contoh hebat yang menunjukkan kejayaan Mus'ab bin Umair dalam berdakwah, muka surat 243 daripada kitab Ar-Rahiqul Maktum, adalah kisah dakwahnya di kebun Bani Zufar.
Bani Zafar. Maka ada kisah bagaimana beliau dakwah di situ. Walaupun ditunjukkan dengan tombak, walaupun dihalau balik ke bumi Mekah, tetapi orang yang halau dia tu, akhir dia masuk Islam. Orang yang halau dia, yang hunus tombak dekat dia, orang tu akhirnya yang masuk Islam. Maka penulis buku nak bawakan kepada kita kisah dakwah Mus'ab bin Umair di kebun Banu Zafar. Kata penulis buku, pada suatu hari, As'ad bin Zurarah dan Mus'ab bin Umair telah pergi ke kampung Bani Abdul Ashhal. Bani Abdul Ashhal antara kabilah yang terkenal daripada pecahan Aus. Dan kampung Bani Zafar. Maka mereka telah masuk ke sebuah kebun Bani Zafar dan duduk di tepi telaga yang dipanggil Telaga Marak. Maka mereka duduk situ dekat tepi telaga. Kenapa mereka duduk dekat telaga? Sebab orang ulang alik kat telaga untuk ambil air. Yelah, nak dakwah ke tempat yang ada orang. Takkanlah mereka nak dakwah dekat tempat tak ada orang. Maka mereka pandai. Mereka nak dakwah, maka mereka dakwah kepada orang yang akan datang ulang alik mengambil air. Maka mereka pun duduk dekat Telaga Marak tersebut. Kata penulis buku rahimahullah, tak lama selepas itu, di situ beberapa orang lelaki Islam datang dan berkumpul dengan mereka. Berkumpul dengan As'ad bin Zurarah dan Mus'ab bin Umair. Kata penulis buku, maka ketua kampung bagi penduduk tersebut yang bernama Sa'ad bin Mu'az dan Usaid bin Hudair adalah dua orang ketua kaum daripada Bani Abdul Ashhal yang ketika itu masih lagi belum beriman. Maka dia tak suka. Kenapa ni? Ada orang luar, orang Mekah dekat kebun kita. Kenapa mereka duduk kat situ? Apa yang nak mereka nak buat dengan orang-orang kita? Maka mereka tak suka dengan apa yang dilakukan oleh Mus'ab bin Umair yang mengajak orang-orang dia untuk meninggalkan agama nenek moyang mereka. Maka apabila mereka berdua mendengar hal tersebut, maka berkatalah Sa'ad bin Mu'az kepada Usaid bin Hudair, Usaid, pergi dekat dua orang ni yang datang hendak memperbodohkan orang kita yang lemah. Halang mereka, larang mereka dan jangan benarkan mereka masuk ke kampung kita. Maka itu arahan dia kepada orang kanan dia yang bernama Usaid bin Hudair radhiyallahu anhu yang ketika itu mereka berdua belum masuk Islam. Maka maka Sa'ad bin Mu'az berkata, aku tak nak pergi, kenapa? Sebab As'ad bin Zurarah adalah sepupu daripada sebelah ibuku. Maka kau pergi Usaid, halau As'ad dan juga orang Mekah yang bernama Mus'ab bin Umair tersebut, halau mereka. Kenapa mereka nak berdakwah dekat kampung kita? Kenapa mereka nak ajak orang-orang kita untuk tinggalkan agama nenek moyang mereka? Maka Usaid bin Hudair pun pergi. Usaid bin Hudair ni yang tadi, yang belum masuk Islam lagi, dia pergi dengan arahan ketua dia yang bernama Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu. Ini semua kemudian jadi sahabat. Cuma waktu ini mereka belum lagi masuk Islam. Kata penulis buku, maka Usaid bin Hudair pun ambil tombak dia. Dia bawa tombak, bawa senjata. Kalaulah zaman kita umpamanya bawa pistol, dia bawa pistol. Maka dia pun mara ke arah As'ad bin Zurarah dan Mus'ab bin Umair. Maka As'ad bin Zurarah nampak Usaid bin Hudair datang bawa tombak. Maka As'ad bin Zurarah apabila nampak kedatangan Usaid, dia pun berpesan kepada Mus'ab, orang ini adalah ketua kaum dia. Dia datang kepadamu, maka cubalah tanamkan kebenaran agama Allah dalam diri dia. Masya Allah. Macam mana nak dakwah? Orang tengah bawa senjata. Kita pun tak berani kan. Orang tengah bawa senjata nak kena dakwah. Nak kena ajak kepada Islam. Nak kena sampaikan mesej kepada orang yang tengah marah. Tetapi itu yang Mus'ab bin Umair perlu buat. Berdakwah kepada orang yang sedang marah, yang datang dengan tombak, nak halau dia keluar daripada kampung mereka. Maka Mus'ab bin Umair berkata, kalaulah dia sudi duduk, maka aku akan berbicara dengan dia. Ini satu poin penting.
Maksudnya kalaulah orang tu marah macam mana sekalipun, dia sudi untuk duduk, maka itulah waktu untuk kita sampaikan mesej ataupun sampaikan pesanan, sampaikan nasihat. Tapi kalaulah dia duduk pun tak bersedia, maka itu bukanlah waktu yang sesuai untuk menyampaikan dakwah. Maka Usaid bin Hudayr pun sampai, lalu berdiri tercegat di hadapan mereka sambil merungut. Katanya, "Mengapa kamu berdua datang ke tempat kami? Adakah kamu nak memperbodohkan orang-orang kami? Kalau sayangkan diri, pergi cepat tinggalkan tempat ni." Dia bawa tombak. Kalau zaman kita umpama bawa parang ataupun bawa senjata, halau dengan senjata. Allahu Akbar. Inilah perjalanan dakwah yang dilalui oleh para sahabat Nabi, oleh Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Zaman kita bila kita ajak kepada kebaikan, dah siap ada hidangan kan, ada hidangan, ada jamuan, ada makan, ada sambutan, ada allowance di zaman kita. Para sahabat dakwah mereka, masya-Allah, ujian mereka. Dakwah mereka nak mengajak orang kepada Allah, maka senjata di hadapan muka mereka, tombak di hadapan di hadapan Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Kita kalaulah nampak senjata, memang tak ada nak dakwah dah, lari, tinggalkan tempat. Tapi inilah bagaimana pengorbanan para sahabat Nabi dalam untuk menyampaikan dakwah. Masya-Allah. Maka Mus'ab bin Umair diugut dengan senjata. Kalau sayang diri, pergi balik cepat. Jangan ada dekat kampung kami. Maka Mus'ab bin Umair tenang. Daripada sini kita belajar bahawa ketenangan adalah sangat penting. Tenang. Kalaulah yang Usaid bin Hudayr ni marah, Mus'ab bin Umair pun marah, maka tak jadi apa-apa. Tapi Mus'ab bin Umair tenang. Walaupun dia dihalau, diherdik, dia tetap tenang. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Al-anatu minallah." Al-anatu minallah. Tenang, sifat tenang datang daripada Allah. Ada seorang sahabat, ketika dia datang jumpa Nabi bersama dengan kaum dia semua tergopoh-gapah. Mereka datang terus tinggalkan kenderaan, pergi masuk ke masjid cari Nabi, rindu Nabi. Tapi sahabat ini dia tenang, dia ikat kenderaan dia pergi mandi dulu, bersihkan diri sebab permusafiran yang jauh, datang daripada jauh, barulah dia datang jumpa Nabi SAW. Maka Nabi puji sahabat itu dengan sabdaan baginda, inna fika khaslatain. Sesungguhnya kamu ada dua sifat yang dicintai oleh Allah dan Rasul. Apakah sifat itu? Al-hilmu, kesabaran, wal-anah, dan ketenangan. Maka kita tengok Mus'ab bin Umair, walaupun dah dihalau dengan tombak, maka dia tetap tenang. Bicaranya pun adalah bicara yang tenang. Maka Mus'ab pun berkata, "Sudikah tuan duduk dulu dan mendengar apa yang kami nak sampaikan? Kalaulah tuan puas hati, maka tuan boleh terima. Kalaulah tetap tak puas hati lepas dah dengar, tak ada masalah. Kami akan berundur, kami akan tinggalkan tempat ni." Tenang, Mus'ab bin Umair berdakwah kepada Usaid bin Hudayr walaupun dia diancam dengan senjata, walaupun dia diancam dengan tombak. Ini pentingnya sifat tenang. Sebab itu Al-Quran ajar kepada kita bila ada masalah, tenang dulu. Wasta'inu bis sabri. Carilah bantuan dengan sabar. Tenang dulu. Carilah bantuan bila ada masalah dengan tenang, dengan sabar terlebih dahulu. Maka kata Mus'ab bin Umair, kalau tuan tak suka, maka tuan boleh halang apa yang tuan tak suka. Maka Usaid bin Hudayr berkata, ini cadangan yang adil, baik, aku akan dengar. Tapi kalau aku tak suka, maka kena berundur. Maka dia pun meletakkan tombaknya dan duduk. Mus'ab bin Umair pun mula menceritakan kepada Usaid bin Hudayr mengenai Islam dan membacakan ayat Al-Quran. Maka kata As'ad bin Zurarah yang menceritakan kisah ini, demi Allah, kami dapat melihat Islam
pada raut wajah Usaid bin Hudair yang bersinar dan berseri-seri sebelum sempat dia bercakap. Masya Allah. Datang dalam keadaan marah, datang dengan senjata, tapi bila dia dengar ayat Al-Quran, berubah wajah dia, bercahaya wajah dia. Maka Usaid bin Hudair pun berkata, alangkah indah dan cantiknya bagaimana kamu lakukan apabila hendak masuk dalam agama ni. Macam mana nak masuk dalam Islam? Saya nak masuk dalam Islam, tolong ajar saya. Maka mereka berdua pun menjawab, muka surat 244, mandilah, bersihkan pakaian, kemudian ucaplah 2 kalimah syahadah kebenaran, dan setelah itu solatlah 2 rakaat. Maka mereka berjaya Islamkan Usaid bin Hudair radhiyallahu ta'ala anhu. Muka surat 244. Lantas Usaid bin Hudair pun mandi. Dia bersihkan pakaian dia. Dia ucap 2 kalimah syahadah dan solat 2 rakaat. Maka daripada sini kita nampak antara kejayaan Mus'ab bin Umair, dia boleh Islamkan orang yang datang halau dia dengan senjata. Kisah ni masih belum habis, cuma masa kita dah habis. InsyaAllah kita akan sambung baki kisah malam esok insyaAllah. Terima kasih kepada semua yang bersama. Terima kasih banyak-banyak. Moga Allah balas dengan sebaik kebaikan dan ganjaran. Nur Akilah, terima kasih banyak-banyak beri gift. Nur Hayati Ahmad, Asiyah Hussein, kemudian siapa, Muhammad Syarizan, Zahra Aliyah, Siti Maria, Marda WKN, Rainah. Terima kasih semua. Sehari kita ada 3 program, 8.30 pagi, 6 petang dan 11 malam. Maksimum 30 minit. Bantu war-warkan, bantu sharekan. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. Jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.